Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengharap tercapai tujuan hidup kita di dunia dan tercapai tujuan hidup kita di akhirat, kita perlukan pendorong. Dan kita telah bincangkan dalam segmen sebelumnya, pendorong dalam hidup kita ini ialah zikrullah. Kerana zikrullah akan menghantar kita kepada ketenangan. Ketenangan itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup. Dan kita lihat dah bagaimana zikrullah yang dihayati itu insya-Allah akan menyebabkan kita boleh sabar dan boleh syukur. Hidup ni begitu saja, sentiasa. Sama ada kita dalam nikmat yang harus kita syukuri ataupun dalam musibah yang harus kita sabar. Jadi orang yang dapat syukur apabila mendapat nikmat, apabila orang dapat sabar ketika ditimpa musibah, inilah orang yang kaya hatinya. Ya? Dan untuk mendapat kemampuan untuk kita bersabar dan untuk kita bersyukur, mesti berzikir. Dan berzikir di dalam Al-Quran selalu ditegaskan mestilah kathiro ataupun banyak, tak cukup sedikit, tak cukup dengan hanya solat, tetapi mesti diiringi dengan zikrullah yang lain. Bukan hanya ibadat ta'abudi tetapi ibadat takarrubi, ya, juga. Dan zikir kita ini, ya, insya-Allah akan menyebabkan kita ada kekuatan dalam menghadapi, ya, dugaan-dugaan dalam kehidupan kita, ya. Subhanallah, antara kekuatan zikir ialah apabila kita berzikir, kita akan dapat memahami bahawa kesusahan yang kita alami, kepedihan yang kita sedang rasai hanya bersifat sementara. Hanya bersifat sementara saja. Orang yang ingat Allah, orang yang ditarbiah oleh Allah dengan ujian-ujian yang dikatakan mihnah tadi yang sebelumnya, maka dia benar-benar menginsafi bahawa, ya, kesusahan ataupun kesempitan hanya bersifat sementara. Satu kesempitan diapit oleh dua kemudahan dan kelapangan. Dalam surah Al-Insyirah contohnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya. Dan setelah ada kesusahan ada kelapangan, dan Allah ulang lagi, dan selepas kesusahan ada kelapangan. Artinya subhanallah, walaupun apa sahaja yang kesusahan yang sedang kita alami, sedarlah bahawa selepas ini ada dua kemudahan yang dijanjikan untuk kita. Cuba kita fikirkan dalam hidup ini, bukankah banyak sebelum ini episod-episod kehidupan kita yang begitu menyedihkan, yang begitu memeritkan, tetapi ke mana semua kejadian-kejadian itu sudah berlalu, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesembuhan kepadanya, kepada kepahitan, kepada kesedihan masa lampau. Dan begitulah kesedihan yang kita sedang alami, dia juga akan berlalu pergi, ya. Ia akan berlalu pergi, ya. Malam akan segera hilang, timbul siang, insya-Allah, ya. Kabus akan hilang apabila timbul cahaya mentari. Jadi insya-Allah, sebab itu subhanallah, ya, apabila kita berzikir, kita akan dapat 4 perkara ini. Ini yang paling empat perkara ini adalah impak kepada zikir. Pertama, rasa kehambaan kita kepada Allah. Yang kedua, rasa bertuhan. Rasa betul-betul ada Tuhan, tempat kita menyerah, ya, dan mengadu dalam kehidupan. Yang ketiga, kita memahami rahsia di sebalik takdir Allah. Ya, takdir daripada Allah, tadbir daripada kita. Ya, jadi kita tidak melawan takdir, sebaliknya kita mentadbir hidup kita selaras dengan takdir yang ditentukan oleh Allah, ya. Dan yang keempat, kita dapat melihat ataupun merasai hikmah-hikmah yang tersirat di sebalik ujian. Pertama, ya, saya dah katakan rasa kehambaan.
Bila kita ada rasa kehambaan, bila diuji, itu yang saya katakan di awal dulu, kita telah mengakui kita ni hamba Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, kita rasa patut diuji. Itu telah diterangkan sebelumnya. Yang kedua, kita sedar betul bahawa kita bukan memiliki. Apa yang ada pada kita ialah milik Allah. Ada nasyid kata, mana milik kita? Memang tak ada milik kita. Kita bukan pemilik, kita adalah peminjam. Orang yang merasai dirinya adalah peminjam, bukan pemilik kepada nikmat-nikmat, pada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Kalau nikmat dan kelebihan itu diambil balik oleh Allah, dia merasakan dia memulangkan apa yang telah Allah berikan, maka dia tidak akan ada rasa tertekan, akan rasa sedih tersedih, tetapi tidak terlalu bersedih. Jadi sebab itu, untuk tenang dalam hidup ini, jangan rasa memiliki. Jangan rasa memiliki. Yang kedua, jangan rasa dimiliki. Untuk tenang, jangan rasa memiliki, jangan rasa dimiliki. Semuanya milik Allah dan kita hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ummu Sulaim, seorang sahabiah, Ummu Sulaim, ketika dia menghadapi kematian anaknya dan anaknya beritahu suaminya, dia mulakan dengan satu tamsilan. Wahai suamiku, kita pernah meminjam pinggan ataupun alat-alat keperluan daripada jiran kita. Kemudian bila tiba masanya, maka kita memulangkan balik pinggan yang kita pinjam pada jiran yang kita pinjam daripadanya. Apakah patut ada rasa marah ataupun rasa memberontak dan sebagainya? Kata suaminya, tentulah tidak. Kerana itu bukan milik kita. Anak kita, semasa engkau keluar bermusafir, anak kita telah meninggal dunia. Anak kita bukan milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah telah ambil semula. Begitu rasa yang dimiliki oleh Ummu Sulaim. Dia rasa dia bukan peminjam, dia bukan pemilik. Dan rasa kehambaan lagi ialah apabila kita diuji, kita cari kesalahan diri. Kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan keadaan, lebih-lebih lagi kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, kita tidak menyalahkan Allah. Subhanallah, apa yang kita dapat ialah itu adalah teguran daripada Allah atas dosa-dosa kita. Kita mencari kesalahan diri kita, kita cari, dan kita bertaubat daripada dosa-dosa kita. Subhanallah. Sebab itu kata seorang ulama, kalau kita baca dalam kitab-kitab, selalu dituliskan begini, kata, aku tahu bahawa Allah memurkaiku apabila isteriku bermasalah denganku dan kenderaan yang aku tunggang juga ada masalah. Jadi kalau hari ini tiba-tiba isteri kita meragam, masam muka pada kita, kata yang sepatutnya tak kata, dia kata pada kita. Kereta yang kita bawa, tiba-tiba kereta tu meragam dan sebagainya. Wah, itu musibah betul. Tetapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dia rasa itu adalah isyarat untuk dia mencari kesalahan diri dan bertaubat atas dosa-dosa. Dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan keadaan, lebih-lebih lagi dia tidak menyalahkan Allah, tetapi apa yang dilihat ialah kesalahan dirinya sendiri dan dia membetulkannya. Orang inilah yang hidup dalam circle of influence, bukan duduk dalam circle of concern. Circle of influence ialah apa yang kita boleh kawal dalam hidup, pemikiran kita, perasaan kita, diri kita. Itu circle of influence. Tetapi apa yang berada di circle of concern ialah sesuatu yang kita tak boleh kawal. Traffic jam kita tak boleh kawal, pasaran saham, cuaca, itu semua kita tak boleh kawal. Jadi kita akan sakit jiwa apabila kita duduk dalam circle of concern yang kita tak boleh kawal. Tetapi kita akan tenang apabila kita memikirkan diri kita yang kita boleh buat pada diri kita, iaitu dalam circle of influence kita. Jadi inilah sifat-sifat orang muqarrabin. Apabila diuji, dia tidak menyalahkan sesiapa, tetapi dia melihat apa yang dia perlu ubah dalam diri kita, dalam dirinya sendiri. Okey, terusnya rasa kehambaan ialah apabila datang ujian, tidak terkejut lagi. Sebab hidup memang untuk diuji.
Kita tidak terkejut. Sebab itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa ujian, apabila ditimpa dengan musibah, mereka kata apa? Ya, mereka ucapkan kalimat istirja, kemudian mereka kata, sudah tibalah janji Allah. Allah janji hidup ini ujian, maka datanglah ujian. Mereka bukan mengutuk ujian, mereka bukan mengecam ujian, tetapi mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Contohnya ya, kalau kita nak bergerak ke pantai timur ke atau ke selatan, kita tahu dah dalam perjalanan kita di Lebuh Raya kita akan bertemu dengan tol. Dan apabila nak bertemu dengan tol ini, kita kena bayar. Baru kita boleh lepas, betul tak? Ya. Jadi kita dah tahu tol ini, kita siapkan touch and go kita, dah ada kredit yang cukup ya, ataupun tak ada touch and go, duit kita dah ada dan sebagainya. Jadi bila kita kena je tol tu, ada tol, terus kita bayar dan terus melepasi, betul tak? Begitulah dalam kehidupan ini. Nah, apabila kita kata ujian, ini mesti ada ujian ni. Jadi kita dah siapkan diri kita. Kita tak kata kenapa berlaku begini. Tak pernah ada orang yang pergi dalam Lebuh Raya tiba-tiba ada tol. Kenapa tol ni ada kat sini? Saya tak perlu, saya tak nak. Tak boleh. Ya, begitulah dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan rasa kehambaan. Yang kedua, kita ada rasa bertuhan. Kalau rasa kehambaan tadi, rasa kita patut diuji sebab kita lemah, kita hina, ya, kita hamba. Tetapi rasa bertuhan, rasa yang kedua ni menyebabkan kita bangun semula. Kita lemah, tapi ada tempat untuk kita berharap, ada tempat kita mengadu. Kita tidak akan putus asa, ya. Dalam hidup ini, subhanallah, kita sentiasa mencari shoulder ataupun bahu untuk kita letakkan kepala kita ketika kita menangis kerana ujian-ujian hidup yang begitu menekan. Tapi ada masanya tuan-tuan dan puan-puan, bahu itu tidak dapat. Kita tidak temui. Isteri kita sendiri tak faham, suami kita sendiri tak faham, rakan-rakan di keliling kita tidak faham tentang penderitaan kita. Yang kita nak cakap itu, yang kita nak luahkan kepada siapa? Subhanallah, katakan pada hati begini, ketika tidak ada bahu untuk mendengar, untuk kita merintih, kita sentiasa sejadah untuk kita sujud, untuk kita mengadu pada Allah. Saya masih ingat lagi kata-kata Profesor Dr. Hamka yang saya pegang sampai sekarang. Beliau berkata, ketika pintu-pintu di dunia sudah tertutup, pintu ke langit lapang terluang. Jadi kita ada tempat mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Waktu kita mengadu kepada manusia, ya, pun kadang-kadang akan memberi ketenangan. Ketika kita menulis di atas status kita dalam entry kita, masalah kita pun ada ketenangan. Ya, ketika kita berjalan supaya kita dapat keluarkan apa yang kita susahkan, itu ada ketenangan. Apatah lagi kalau kita mengadu kepada Allah, direct kepada Allah melalui zikrullah, ya, insya-Allah kita akan ada ketenangan, ya. Kerana apabila kita berzikir, kita sedang mengalihkan fikir kepada zikir. Kita sedang memindahkan persoalan-persoalan yang menimpa fikiran kita kepada hati kita, ya, yang menimpa perasaan kita kepada hati kita. Maka di sanalah kita akan dapat ketenangan dan kita tidak akan berputus asa dalam kehidupan, ya, kerana kita tahu, ya, Allah sentiasa akan membantu kita. Keyakinan itu akan menimbulkan harapan dan harapan itu akan menimbulkan ketabahan. Sekiranya tidak ada ketabahan, artinya kita tidak ada harapan. Kenapa kita tidak ada harapan? Kerana kita tidak ada Tuhan tempat kita sandarkan segala-galanya, ya. Jadi sandarkan kita apa yang berlaku dalam hidup ini kepada Allah. Jangan sandarkan pada kenangan, jangan sandarkan kepada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita katakan hidup tidak akan mudah. Sebab itu tak salah kalau kita nak minta hidup yang mudah, tak salah. Tetapi lebih baik minta hati yang tabah, dan hati yang tabah ialah hati yang zikir kepada Allah, ya, ada tempat mengadu, ada tempat berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau kita susah hati, kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Memadai Allah, cukuplah Allah. Ini ucapan ketika kita susah hati, ya. Sebab apa? Kita mengadu kepada Allah.
Yang ketiga, kita faham maksud takdir Allah. Takdir Allah ini subhanallah sentiasa baik. Dia ada dua dalam hidup ni, takdir dengan tadbir. Takdir daripada Allah, tadbir daripada manusia, daripada kita. Maka jangan cuba untuk melawan takdir. Kita kena berdamai dengan takdir. Jadi bila Allah telah menetap dan telah lakukan sesuatu, kita kena terima dan tadbirlah hidup kita selaras dengan takdir daripada Allah. Apa maksudnya? Ya, kita nak dapat limau manis, dapat limau masam. Kalau dapat limau masam, jangan mengutuk limau, tapi buatlah air limau. Betul? We can't direct the wind, but we can adjust our sail. Selalu dikatakan begitu. Kita tidak boleh mengatur arah angin. Arah angin itu takdir. Tapi we can adjust our sail. Tetapi kita mampu untuk mengawal kemudi pelarian kita. Kalau kapal layar kan, dia nak ke depan, tapi angin menolak ke belakang. Bagaimana? Dia adjust layar dia supaya dipantul-pantulkan supaya dia ke depan juga. Ini yang dikatakan mula-mula accept, lepas tu adapt, lepas tu baru adjust. 3A dalam hidup. Accept, terima. Kemudian adapt, cuba sesuaikan diri. Kemudian adjust, barulah kita melakukan tindakan-tindakan yang selaras dengan apa yang telah Allah takdirkan. Kita faham. Kita nak kaya, kita nak bisnes sekarang ya. Kita bisnes. Macam mana pun kita buat, hasilnya begitulah. Ya. Bukan artinya kita putus asa, tetapi kita ketika menerima sales kita yang sedikit, ya, perniagaan kita yang tak maju, oh, yang ini Allah nak bagi pahala sabar pada aku. Ya. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala nak didik aku. Mungkin aku minta kaya dengan bisnes ni, tapi tak kaya. Kalau aku kaya mungkin tak kabur, mungkin ego. Urut-urut hati. Betul tak? Dan tetapi sabar itu sabar yang dinamik, bukan sabar lepas ni terus juga. Tidak, fikir juga apa rupanya strategi marketing tak betul. Mungkin di sini yang kita perlu ubah dan sebagainya. Jadi sabar yang dinamik, bukan sabar yang pasif, yang dinamik. Ya, gitu ya. Jadi ini orang yang faham takdir. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia buat sikit, dia jadi kaya. Dia kena faham takdir Allah. Pertama, Allah bagi kaya untuk dia syukur. Allah memberi untuk dia memberi. Dia keluarkan hartanya dengan hibah, dengan sedekah, yang paling penting dia dengan zakat. Subhanallah. Allah memberi, dia faham untuk dia memberi. Allah menahan untuk dia bersabar. Allah menahan untuk Allah memberi yang lebih baik. Subhanallah. Indah sekali apabila kita memahami takdir daripada Allah. Yang dikatakan perkara yang bukan yang yang bukan yang tersurat saja, tetapi yang tersirat. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat harta, dapat kuasa dan sebagainya, dia menjadi hamba Allah yang raja yang bersyukur. Hadza min fadli rabbi, katanya. Semua ini kurniaan daripada Tuhanmu. Tetapi Nabi Isa alaihissalam miskin. Ya, subhanallah. Bagaimana Nabi Isa menghadapi kemiskinan? Subhanallah. Jadi apabila Nabi Isa menghadapi kemiskinan dengan kesabarannya, Nabi Sulaiman menghadapi kekayaan dengan kesyukurannya, kedua-dua mereka adalah hamba Allah, Rasul yang benar-benar bahagia dalam kehidupannya. Ya, kita kena rasakan sungguh-sungguh nikmat itu datang daripada Allah. Ya, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan rujuk balik segmen syukur yang saya terangkan sebelum ini. Subhanallah. Ya. Memahami takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini menyebabkan kita akan dapat ketenangan. Saya buat contoh, ya, kita dulu masa kita kecil, ya, bila hujan saja kita suka mandi di sungai, tali air dan sebagainya. Kita pergi berlari. Tapi waktu itu ibu kita akan suruh kita balik rumah, keluar daripada sungai. Kalau tak keluar daripada sungai, di rotannya kita. Betul? Jadi kita nampak air, nampak bermain. Ibu nampak sungai, nampak anak, nampak bahaya yang akan menimpa anaknya. Tapi waktu tu kita menangis, waktu tu kita berontak. Tapi sekarang apabila kita sudah dewasa, kita sudah ada anak, kita sudah mungkin ada cucu. Ketika hujan lebat di kampung,
bila anak kita atau cucu kita bermain di sungai, kita pula yang cari rotan atau ranting kayu untuk dia keluar. Kenapa? Dulu kenapa kita memberontak apa semua, tetapi sekarang kita pula yang memegang, sebab kita sudah memahami bahaya sungai, bahaya lemas dan sebagainya. Tapi dulu kita tak nampak. Sebab itu dikatakan penting untuk kita benar-benar memahami takdir Allah. Allah bagi kita miskin, Allah bagi kita kaya, Allah bagi kita pandai untuk kita mengajar, Allah bagi kita ilmu sederhana untuk kita terus belajar, Allah bagi kita kuasa untuk kita adil, Allah bagi jadi kita jadi rakyat biasa untuk kita redha dan taat kepada Allah. Itulah yang maksud memahami takdir daripada Allah dan kita faham hikmah daripada Allah. Bila ada yang keempat, ujian, artinya Allah nak ampunkan dosa kita kalau kita berdosa. Kalau kita dalam keadaan baik, kita juga diuji, itu Allah nak bagi pahala. Dan insya-Allah apabila kita baik-baik semua pun Allah uji, itu untuk meningkatkan darjat kita pada Allah. Jadi ujian sentiasa akan menjadi kafarah kepada dosa kita, ataupun mendapat pahala daripada ujian itu, ataupun ditinggikan darjat. Subhanallah, inilah hikmah di sebalik satu ujian. Mudah-mudahan kita akan ada kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini dengan zikrullah. Apa saja ingat pada Allah. Dan apabila kita ingat pada Allah, itulah pendorong dalam hidup yang menyebabkan kita terus meneruskan perjalanan walaupun dalam kesusahan, walaupun sudah jatuh berkali-kali, tiba kita bangun beribu-ribu dan berjuta-juta kali. Insya-Allah kita akan sentiasa bersemangat untuk menjalani kehidupan kita apabila kita berzikir, kerana zikir itu adalah pendorong dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.